Siapa yang dinampak tadi tu kalau pengetua sebenarnya dah meninggal? Siapa pula yang duduk dekat kerusi pengetua tu? Si Halim ni betul-betul confused dengan apa yang dinampak dengan apa yang berlaku. Hingga kan hari ni kejadian ni betul-betul buat kepala otak dia ni buntu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Buat yang masih baru dekat channel aku ni, aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright guys, pertama sekali aku nak minta maaf sebab lambat upload video kali ni. Dia punya lambat kali ni betul-betul punya lambat. Lama dah aku tak upload video. Kisahnya macam ni. Hari tu aku ni kena denggi. Lepas je aku baik daripada denggi. Kena denggi tu dah lama. Lepas tu aku baik je daripada denggi. Dia punya sengal jari-jari aku ni semua, tangan-tangan aku, lutut aku, kepala ke apa semua benda, abdomen aku ni semua. Dia punya sengal tu berlarutan sampailah buatkan aku ni nak buat kerja pun jadi malas. Nak menekan mouse tu pun jadi sakit-sakit ni, lengur ni. Lepas pula aku recover, aku baik daripada sakit tu, aku kena pula cover kerja-kerja aku yang dah lama aku tinggalkan. Kerja-kerja hakiki lah. Sebab cuti sakit aku tu panjang sangat. Kan, tu yang menjadikan aku ni tak sempat langsung nak upload video-video terbaru. Bukan tak ada cerita, ceritanya ada, cuma aku yang tak sempat nak buat, tak sempat nak baca dan tak sempat pun nak rekod. So hari ni aku nak ambil kesempatan nak minta maaf. Sorry guys. So hari ni aku nak ambil kesempatan nak minta maaf banyak-banyak kat korang yang menunggu kisah mistik daripada channel aku ni. Aku minta maaf banyak-banyak Minta maaf banyak-banyak kat korang. Yang mana mesej aku personally tanya tu, kalau yang mana aku tak balas, aku minta maaf banyak-banyak juga. Sorry guys. Sorry sangat-sangat kat korang. Yang mana mendoakan kesejahteraan aku tu, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang. Semoga korang juga sihat-sihat selalu je, insyaAllah. Right. So dah habis dah kisah aku tu. Right, kita sambung dengan kisah malam ni. So sebenarnya malam ni aku rasa macam awkward sikit tau. Dah lama kan tak bercerita kan. So aku macam kekok sikit pula. Entah kenapa aku pun tak tahu. Right, kita sambung terus. So malam ni aku nak story dekat korang kisah seram abang security. Dah lama dah rasanya aku tak cerita kisah abang security ni. So malam ni aku nak cerita pasal kisah abang security dekat sekolah. Tapi sebelum tu seperti biasa korang kena bantu aku dulu like, share, komen dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Dan tekanlah button loceng tu supaya korang tidak ketinggalan dan supaya korang sentiasa menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So guys, tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku dekat sebuah sekolah rendah yang terletak dekat kawasan Johor Bahru. Sekolah ni kalau nak diikutkan pernah wujud dah bertahun-tahun lamanya. Dah lebih 50 hingga 60 tahun dah rasanya. Aku tak naklah sebut nama sekolahnya. Kang, student sekolah tu jadi seram pula nak datang sekolah. Ada pula kang yang jadi kealasan tak nak datang sekolah. Lepas tu dia bagi tahu kat cikgu dia, abang Anas cakap sekolah ni seram. Tak pasal-pasal aku yang kena petik nanti. Right? Back to the story. Kisah ni berlaku lebih kurang 20 tahun yang lalu. Masa tu Abang Azmi ni bertugas sebagai penjaga bangunan dekat sekolah tu. Zaman tu diorang panggil penjaga bangunan. Kalau zaman sekarang ni diorang panggil abang security je. So masa kejadian ni umur Abang Azmi ni baru je nak masuk ke era 30-an. Masa tu Abang Azmi ni baru je start bekerja dekat sekolah tu, lebih kurang nak masuk 2 minggu je. Kerja security dekat sekolah ni terbahagi kepada 2 shift. Setiap shift kena kerja selama 12 jam. Masuk daripada pukul 6 pagi hinggalah pukul 6 petang. Satu lagi shift daripada 6 petang hingga ke 6 pagi. Nak dijadikan cerita, masa kejadian tu Abang Azmi ni kena kerja shift malam. Shift malam tu pula dia akan bekerja dengan rakan sekerja dia, seorang yang berbangsa India. Bala nama mamat ni. Bala ni orang lama dekat situ. Dah lebih 2 tahun dah dia kerja dekat situ. Bala ni memang dia hanya bertugas pada shift malam je.
Kalau dah kata sepanjang masa kena shift malam je kan, of course lah Bala ni dia banyak pengalaman mistik. Kalau kata dah 2 tahun kerja pada waktu malam je kan kat sekolah tu. Yang si Abang Azmi ni pula baru kali pertama bertugas kena shift malam. So masa hari pertama Abang Azmi ni kerja shift malam tu, tak ada apa-apa perkara pelik pun yang berlaku. Semuanya nampak okey je, damai, aman dan nampak normal je. Cuma Mr. Bala ni je yang tak berhenti-henti duk bercerita pasal keadaan dan kejadian mistik yang pernah berlaku pada dia masa dia kerja pada waktu malam dekat situ. So macam-macam cerita lah yang Mr. Bala ni cerita dekat Abang Azmi. Ada yang seram, ada yang pelik, ada juga yang bunyinya macam tak logik. Hingga kan Mr. Bala ni dia cerita kisah penampakan manusia berkepala babi yang dia pernah jumpa dekat padang sekolah tu. So bila Azmi ni dia dengarkan kisah tu, automatik dia terus gelak lah kan. Yalah kan, bunyinya macam langsung tak masuk akal tau. Ada ke wujud spesies makhluk macam ni kan? Lelaki berkepala babi. So bagi Azmi ni dia dengar benda tu macam pelik tau. Macam tak logik. Macam tak logik langsung lah bunyinya. So Mr. Bala ni pun ceritalah, makhluk ni badan dia sebiji macam babi hutan. Berbulu-bulu seakan macam bulu babi hutan tu. Tak berapa tebal pun bulu dia tu, halus mulus je gitu bulu tu. Kali hitam. Kepala makhluk ni pula macam kepala babi hutan. Cuma yang peliknya dia ada tangan dengan kaki macam manusia. Lepas tu dia tak berjalan seakan macam babi tau. Kalau babi tu kan jalankan 4 kaki tu kan, dia jalan pakai 4 kaki kan. Tapi dia berjalan ni macam manusia, pakai 2 kaki. Lepas tu pula bentuknya memang sebiji macam manusia, cuma dia ada ekor pendek sebiji macam babi. So Mr. Bala ni bila Azmi ni gelakkan cerita dia mula dah hati panas dah. So membebel lah dia dengar Azmi ni. Dia siap cakap, kau belum jumpa, boleh lah kau gelak kan. Kalau kau dah jumpa nanti padan dengan muka kau. Arah tau Mr. Bala ni. So nak jadikan cerita, malam kedua si Azmi ni bekerja dengan Mr. Bala tu, cuaca dengan suasana malam tu lain macam sikit. Malam tu hujan renyai-renyai, rintik-hintik, menjadikan suasana malam tu jadi kelam. Lepas tu sejuk-sejuk gitu. Tapi bukanlah bermaksud diorang ni berdua ni tak perlu pergi meronda walaupun dalam keadaan hujan. Kalau malam pertama tu Abang Azmi ni dia pergi meronda sama-sama dengan Mr. Bala. Tapi bila masuk malam kedua ni, dia kena ronda sorang-sorang. So Mr. Bala ni pula kena tunggu dekat guard house kalau Abang Azmi ni pergi meronda ke dalam sekolah tu. Tapi kalau Mr. Bala pula yang pergi meronda, Azmi pula yang akan kena berjaga dekat guard house. So lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, hujan dah pun mula reda. So Mr. Bala ni suruhlah si Azmi ni ambil shift meronda. So dia kena meronda daripada pejabat bangunan sekolah, membawalah ke kantin dengan padang. So Abang Azmi ni pun dia ni tanpa fikir panjang, dia pun startlah teruskan kerja-kerja meronda. Start jam pukul 2 pagi tu seorang-seorang yang hanya berbekalkan 1 lampu picit. So masa sampai dekat blok akhir sekolah tu, hati Abang Azmi ni sebenarnya dia dah mula rasa macam tak sedap tau. Dia terasa macam ada benda je yang duk perhatikan dia daripada celah-celah tepi bangunan sekolah tu. Bulu roma pula kejap-kejap naik, kejap-kejap turun, kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Tapi Abang Azmi ni dia just macam abaikan je. Bagi dia mungkin itu hanyalah mainan perasaan dia je kot. Mungkin lah. So lepas dia meronda-ronda kat kawasan bangunan sekolah tu, dia pun teruslah berjalan kaki menuju ke padang sekolah pula. Sampai dekat kawasan padang tu, dia pun slow-slow lah lampu picit dia ke arah padang. Memang tak ada apa-apa pun yang dia nampak selain pada tiang gol yang terpacak dekat tengah padang tu. Di balik padang sekolah tu pula hanyalah ada hutan-hutan dengan semak-semak je. Dekat padang tu belakang dia hutan yang tak berapa tebal lah pun. So si Azmi ni pun teruskanlah pula berjalan ke arah kantin sekolah. Kantin sekolah ni terletak betul-betul dekat sebelah padang. Tengah dia jalan menuju ke kantin tu, tiba-tiba dia terperasan daripada jauh macam ada bentuk seorang lelaki tengah duduk mencangkung dekat balik-balik meja dekat dalam kantin tu. Yang kebetulannya kawasan kantin tu memang gelap gelita. Abang Azmi ni pula masa tu memang dia nampak macam sama-sama je tak bentuk tu. Dia tak nampak jelas pun sebab gelap kan, nampak macam sama-sama je lah. So memang masa ni Abang Azmi ni dia tak fikir apa-apa benda pelik pun ataupun perkara mistik pun dengan apa yang dia nampak tu. Yang otak dia fikirkan, dia cuma risau ada pencuri yang tengah nak projek kat dalam kawasan kantin tu.
So dia pun cepat-cepatlah suluh ke arah lelaki yang dinampak tu. Tapi belum pun sempat dia nak suluh lampu picit ke arah lelaki tu, lelaki tu macam dah tahu dah niat Abang Azmi ni. Terus dia berlari lintang pukang mencicit terus ke arah padang. Abang Azmi ni pun apa lagi, bila dia dah nampak lelaki tu lari lintang pukang, dia pun kejar lah terus lelaki tu. Terus jadi buat senyambik lah dia sekejap masa tu kan. Bersungguh-sungguh lah Abang Azmi ni kejar lelaki tu. Masa tu jarak Abang Azmi dengan lelaki tu tak berapa jauh pun tau, lebih kurang 50 meter je. Sambil dia kejar tu, sambil lah dia suruh lelaki tu berhenti. Woi, berhenti woi, jangan lari, jerit Abang Azmi masa tu. Tapi lelaki tu abaikan je apa yang Abang Azmi ni suruh. Dia teruskan je berlari, takkanlah dia nak berhenti kan. So Abang Azmi ni pun memang langsung tak perasan lah apa yang dia kejar. Yelah kan, suasananya gelap, bulan pun tak ada sebab masa tu masih lagi hujan renyai-renyai kan. So memang suasananya kelam-kelam gitu. Abang Azmi ni nampak lelaki je yang berlari. Punyalah laju lelaki tu lari. Makin lama makin jauh dia tinggalkan Abang Azmi ni. Yang Abang Azmi ni pun dia jadi makin geram lah kan. Dia fikir juga dalam hati dia, kalaulah ada benda yang hilang kat dalam sekolah tu, dah tentulah dia yang kena bertanggungjawab kan. So dengan kudrat dan tenaga yang dia ada tu, dia teruskan juga mengejar lelaki tu. Sampai-sampai betul kat ujung padang yang berhampiran dengan hutan tu, dengan tiba-tiba lelaki tu berhenti. Dia berhenti lelaki tu. Masa ni Abang Azmi ni lega jugalah kan. Dalam masa yang sama, risau juga nak berdepan dengan lelaki tu. Manalah tahu kan kalau lelaki tu ada senjata ke, ada pisau ke, ada parang ke kan. Yang Abang Azmi ni buat lampu picit je. So bila dia nak dekat tu, Abang Azmi ni pun mula suluhkan lampu picit dia tu betul-betul ke arah muka lelaki tu. Memang tak berapa jelas sangat bentuknya masa kali pertama Abang Azmi ni nampak. Sebab lelaki tu pun dia palingkan tau kepala dia tu ke arah hutan, membelakangkan Abang Azmi ni. Masa ni Abang Azmi ni pun dah mula berdebar dah sebenarnya. Hati dia, jantung dia dah duk-dak. So bila jarak Abang Azmi ni dah betul-betul dekat dengan lelaki tu, masa tu tak berapa jauh pun, lebih kurang dalam 20 kaki je jarak lelaki tu dengan Abang Azmi ni. Sekali lagi Abang Azmi ni suluh. Kali ni barulah dia nampak jelas sosok tubuh tu. Sosok yang dia nampak tu bukanlah seorang lelaki ataupun manusia yang biasa-biasa. Fizikalnya memang macam seorang lelaki, tapi tak berbaju, berbulu-bulu je kulitnya tu. Hitam warna bulunya tu. Masa ni Abang Azmi ni terus dia jadi macam tergamam tau. Tak sempat pun Abang Azmi ni nak bercakap apa-apa, terus benda tu menoleh ke muka Abang Azmi ni. Dia terus palingkan kepala dia, toleh balik kat muka Abang Azmi ni. Kepala dia tu memang berbentuk seekor babi hutan. Dia ada tanduk kecil je kat celah hidung tu. Kecil je tanduk tu. Mata dia warna merah. Dia terus tenung muka Abang Azmi ni. Lepas tu sepantas kilat, terus dia berlari masuk ke dalam hutan dekat belakang padang. Yang Abang Azmi ni pula masa tu macam terpaku je tau bila memandangkan makhluk tu. Dia tak tahu nak cakap apa, dia tak tahu nak buat apa. Dia macam tergamam. Memang betul lah apa yang Mr. Bala ni cakap. Apa yang dia nampak memang sama dengan apa yang Mr. Bala ni gambarkan awal-awal tu. Cuma dia je tak percaya masa tu. Tapi bila dah tengok ni dia dah percayalah kan. Tak berapa saat lepas tu barulah Abang Azmi ni dia macam tersedar daripada lamunan dia. So cepat-cepatlah dia berlari balik ke pos Pak Gad tu. Sampai-sampai dekat pos Pak Gad tu, Abang Azmi ni tercungap-cungap berlari. Yang Mr. Bala ni pula macam dah boleh agak dah dengan apa yang berlaku. So dia pun terus suruh Abang Azmi ni duduk relax dulu. Lepas tu terus dia tuangkan air kopi dalam bekal tamus yang dia bawa. Dia suruh Abang Azmi ni tenang bang, tenang. Lepas tu pelan je dia bisik kat telinga Abang Azmi ni. Sekarang kamu percaya tak apa yang saya cakap? Dia bisik macam tu kat telinga Abang Azmi ni. So Abang Azmi ni dia just mengangguk je lah kan. Masa ni badan dia memang tak berhenti menggigil. Abang Azmi ni dia pun ambil cuti beberapa hari lepas daripada kejadian tu. Demam terus Abang Azmi ni. So mulai daripada saat tu memang Abang Azmi ni percaya yang Mr. Bala ni cerita. Sebenarnya Mr. Bala ni dia dah banyak kali pun jumpa dengan makhluk tu. Dia bagi tahu kat Abang Azmi mungkin benda tu duduk kat dalam hutan belakang padang tu. Dia keluar agaknya ke arah kantin tu sebab nak pergi cari makan. Tapi so far dia memang tak ada mengganggu siapa-siapa. Diorang berdua ni memang tak tahu apa yang diorang sebenarnya nampak tu. Sama ada benda tu adalah manusia yang berkepala babi ke, ataupun jelmaan semata, ataupun memang spesies binatang yang tinggal kat kawasan tu. Wallahualam, diorang tak tahu.
Manusia kepala babi. Luar biasa. Luar biasa. Kan lain macam kan. Berderau juga kan kalau terjumpa benda-benda macam ni So kita terus sambung dengan cerita yang kedua. Let's go. Kisah ni pula berlaku dekat sebuah sekolah yang terletak dekat kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Kejadian ni berlaku lebih kurang 5-6 tahun lepas, yang masa tu Halim ni dia bekerja shift malam sebagai security dekat sekolah. Halim ni dia dah setahun sebenarnya bekerja sebagai security dekat sekolah tu. Tapi sepanjang dia berkhidmat dekat sekolah tu, memang tak pernah sekali pun berlaku benda-benda pelik ataupun mistik kat dia sepanjang dia bekerja. Tak pernah pun. Tak kisahlah dia kerja shift malam ke, shift siang ke, tak pernah pun berlaku. Nak jadikan cerita, masa kejadian tu berlaku, Halim ni dia bekerja shift malam. Sekolah yang Halim ni bekerja ni bukanlah sekolah yang besar pun. Sekolahnya cuma ada lebih kurang 5-6 bangunan je. Sekolah kampung lah katakan. Memang tak besar kan. So menjadikan taklah berapa susah sangat nak berkawal walaupun tak ramai security yang bertugas dengan Halim masa tu. Nak jadikan cerita, masa kejadian tu Halim ni masuk kerja shift malam. Shift malam ni biasanya start daripada pukul 6.30 petang. So memang dah pun jadi rutin. Kalau kata kerja shift malam, benda pertama yang security shift malam kena buat pada jam 7.30 malam ataupun pukul 8 malam, senang cakap, bila lepas maghrib tu, salah seorang daripada security yang bekerja shift malam, dia akan membuat rondaan yang pertama, iaitu diorang kena cek seluruh bangunan kawasan sekolah tu. Takut-takut ada bilik darjah ataupun mana-mana bilik yang masih tak bertutup lampu ataupun kipas. So masa tu Halim yang volunteer first untuk pergi rondaan yang pertama tu. So dia pun jalanlah dekat kawasan-kawasan kelas tu. Dia nampak semua lampu dan kipas dalam kelas memang tertutup. Yang terbuka hanyalah lampu koridor sekolah je. So semuanya nampak lancar je. So lepas je dia habis cek kawasan kelas, dia pun terus menuju ke bilik guru yang terletak dekat tingkat 2 bangunan blok B. Sampai dekat blok B tu, dia nampak dekat tingkat 2 kawasan bilik guru masih lagi terang menerang lampu dia. Dalam hati si Halim ni mula terfikir juga. Dia mula berkata dah, apalah punya cikgu duk keluar perintah anak murid supaya jangan tak tutup lampu bila balik nanti, tapi cikgu pula tak reti nak bertutup lampunya. Tak ada disiplin betul cikgu ni, bisik hati Halim masa tu. So dia pun bergegaslah ke bilik guru nak pergi tolong tutupkan lampu ni, kisahnya ni. So sampai-sampai je dekat bilik guru, bila dia masuk je dalam bilik guru tu, rupa-rupanya bilik pengetua pun lampunya tak bertutup. Sebab Halim boleh nampak cahaya daripada luar bilik pengetua. Sebab bilik pengetua ni dia ada cermin kaca besar tau, tapi bertutup lah dengan langsir. So walaupun pintu bilik tu bertutup, tapi dia masih nampak lah ada cahaya terang dalam bilik tu. So masa ni si Halim ni dia pun ragu-ragu juga. Takkanlah dia nak masuk ke dalam bilik pengetua kan. Macam tak best pula perasaan nak masuk dalam bilik pengetua tanpa ada pengetua. Walaupun niat dia hanya nak bantu tutupkan lampu. Tapi bila dipikir-fikirkan balik, dah memang task dia, dah memang tugas dia pun untuk pastikan semua lampu dalam sekolah tu bertutup kecuali lampu koridor sekolah. So dia pun demi tanggungjawab, dia pun masuk je ke dalam bilik pengetua tu. So bila dia buka je pintu, bila dia masuk je dalam bilik pengetua tu, sekali dia tengok rupa-rupanya pengetua masih ada kat dalam biliknya tu. Tak balik lagi. No wonder lah lampunya tak bertutup. Terus si Halim ni dia rasa serba salah. Sebab main masuk je kan bilik pengetua, tak payah ketuk pintu kan. So cepat-cepatlah dia minta maaf. Si Halim ni pun lepas dia minta maaf kat pengetua tu, teruslah dia tanya dengan pengetua tu, kenapa tak balik lagi kan dah malam ni. Tapi pengetua tu langsung tak menjawab sepatah pun apa yang si Halim ni tanya. Muka dia tu macam marah sangat masa, macam kelat je dia tengok muka si Halim ni. Si Halim ni pula yang masa tu dah lah dia dalam keadaan serba salah kan. Ditambah pula dengan keadaan muka pengetua yang tengah marah tu, lepas tu pula langsung tak menjawab apa-apa soalan dia. So dia pun apa lagi, teruslah sekali lagi dia minta maaf dengan pengetua tu. Lepas tu terus dia minta izin nak sambung tugas dia. Lepas tu dia pun terus keluar daripada bilik pengetua. Masa tengah keluar daripada kawasan bilik guru tu, si Halim ni dia duk tertanya-tanya juga dalam hati dia, kenapa bad mood sangat muka pengetua hari ni Kalau dia pun bad mood, orang tanya tu, jawab je lah kan. Tak perlulah macam muka masam je gitu kan, fikir si Halim ni dalam hati. Tapi dalam masa yang sama, tertanya-tanya juga sebab tahu dia pengetua sekolah ni biasanya ramah je, tak pernah pula dia marah-marah atau muka masam-masam macam ni.
Mungkin dia bad mood pun malam tu. Mungkin lah kan. So dia pun malas nak fikir panjang. Dia pun sambunglah tugas dia ronda kawasan sekolah tu. So tak lama lepas tu dia pun baliklah ke kawasan rumah security tu. Teruslah dia pun mengadu dengan partner dia apa yang dia nampak pasal pengetua tu kan. Partner dia ni pun jadi terkejut juga bila dia dapat tahu yang pengetua ni masih tak balik lagi ke rumah. Sebab dia tengok kereta kat kawasan parking, tak nampak pula ada kereta pengetua. Hatta sebiji kereta cikgu pun memang langsung tak ada. Tengah dia berdua ni duk bincang-bincang borak pasal pengetua yang muka marah tu, tiba-tiba handphone si Halim ni berbunyi. Bunyi WhatsApp. Dia pun buka lah WhatsApp dia. Tengok-tengok notification daripada grup sekolah. So dia pun buka. Kali dia baca, ada pesanan daripada cikgu disiplin sekolah. Cikgu disiplin tu bagi tahu ada kematian hari tu. Pengetua sekolah yang meninggal akibat aksiden waktu maghrib tadi. Pengetua kemalangan masa dalam perjalanan nak balik kerja menuju ke rumah. Masa ni si Halim ni dia macam percaya tak percaya je bila dia baca WhatsApp tu. Takkanlah cikgu disiplin ni nak bergurau kan. Ini pasal mati ni, bukan benda main-main ni. Takkanlah dia nak buat bergurau benda-benda mati macam ni. Teruslah si Halim tunjuk dengan partner dia mesej tu. Partner dia pun jadi terkejut jugalah kan. Dalam masa yang sama mempersoalkanlah pada si Halim ni balik. Siapa yang dia nampak masa kat bilik pengetua tu. Si Halim ni untuk memastikan apa yang dia nampak, dia pun cepat-cepatlah ajak partner dia ni pergi balik ke bilik guru. Partner dia ni pun follow je si Halim ni, layan je si Halim ni. So sampai-sampai kat bilik guru tu, dia tengok lampu semua memang tertutup. Pintu bilik pengetua pun masih lagi berkunci. Sudah. Apa yang dia nampak kali ni langsung tak sama dengan apa yang dia nampak sebelum tadi tu. Siapa yang dia nampak tadi tu kalau pengetua sebenarnya dah meninggal? Siapa pula yang duduk dekat kerusi pengetua tu? Si Halim ni betul-betul confused dengan apa yang dia nampak dengan apa yang berlaku. Hingga kan hari ni kejadian ni betul-betul buat kepala otak dia ni buntu. Sebab langsung tak terjawab pun. Yang partnernya si Halim ni cakap agaknya si Halim ni berhalusinasi agaknya. Tapi yang Halim ni pula dia tahu yang dia tak berhalusinasi. Sebab dia memang nampak jelas muka makhluk yang duduk dekat bilik pengetua tu sama rupanya macam pengetua. Wallahualam. Habis dah 2 cerita berkaitan dengan kisah seram yang berlaku pada security sekolah. Tapi kalau bercakap pasal sekolah ni, mana-mana sekolah pun mesti ada ceritanya. Betul tak kan? Cuma kecoh dengan tak kecoh je. Kalau korang ada cerita-cerita seram pasal sekolah korang tu, korang rajin-rajinlah share cerita korang tu dekat aku. Aku nak tahu juga cerita mistik ataupun cerita-cerita legend yang pernah berlaku dekat sekolah korang tu. Lagilah kalau sekolah-sekolah yang bangunannya dah lama-lama ni kan, yang dah 50, 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun ni kan, mesti ada cerita-cerita legend dia, betul tak? Kan mesti ada banyak kisah seram yang berlaku, betul tak? So jangan segan-segan share cerita korang dekat aku. Korang boleh share melalui email aku malammistik@gmail.com, atau korang boleh juga share melalui mana-mana sosial media aku yang dah aku pun letakkan linknya dekat bawah ni. Rajin-rajin tekan je. Right? Kalau nak lagi best, korang boleh cerita terus pengalaman korang tu dekat Malam Mistik Podcast. Boleh PM aku kalau nak join bercerita dalam studio aku ni. Right guys? So sampai sini je Malam Mistik kali ni. Buat korang yang masih belum subscribe channel Anas Rahmat ni, jangan lupa bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni, like, komen dan share sekali cerita ni. Bantu-bantu aku guys. So hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan. Kalau nak hidup korang bahagia, ingat pesanan aku tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.